Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini yang berusaha Dr. Haji Azamuddin bin Zainuddin, guru-guru penolong kanan satu Syekh Bishar bin Kadiran, penolong kanan Hal Ehwal Murid Bahagia Ustaz Hainurin, penolong kanan Co-Curriculum Ustazah Kalsum, penolong kanan Tahfiz Ustaz Hafiz, dan juga penolong kanan STAM Ustazah Mas Azura. Sebenarnya sahabat-sahabat guru, sahabat bernam, ahli-ahli jawatankuasa PIBG, para ibu bapa penjaga serta para pelajar, anak-anak murid yang ada menonton kita secara live pada pagi inilah. InsyaAllah pengisian kita pada pagi ini itulah berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul kita bersempena kita dalam bulan, masih lagi dalam bulan Rabiul Awal. Jadi saya ni sebenarnya tak biasa lagi ceramah orang rakam-rakam ni. Lepas tu ceramah seorang-seorang pula ni. Ada lagi yang ada dekat dengan kita ni. Sebab biasa ceramah surau masjid ni ada orang ramai kan. Tapi tak apalah. Kita di musim-musim COVID-19 ni kita buat jugalah. Nak juga kita menceritakan berkenaan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi serba sedikit kekurangan apa semua tu, kesilapan, saya mohon maaf awal-awal lah. Dan biasalah kita ni biasanya baca kitab aja. Ceramah ni tak berapa nak pandai lah. Tapi kita niat untuk Nabi lah. Untuk Nabi kita buat juga sikit-sikit lah. Baik, InsyaAllah pada pagi ni kita akan membuat yang dipanggil sebagai sambutan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni orang Arab panggil Maulidur Rasul. Kita orang Melayu panggil sambutan kelahiran Nabi lah, kelahiran Rasulullah. Tapi kalau orang Jawa panggil Mauludan. Kalau ada orang Jawa sini panggil, biasa sebut Mauludan. Ataupun orang Melayu panggil Maulud, panggil dengan Maulud. Sebab tu kita jumpa, tengok tok-tok dia tanya dia, bawa apa tu tok? Duk pikul bekas kuih besar-besar tu. Isi bubuhnya pulut kuning, bubuhnya kuih kari pap, bubuhnya pulut panggang, bubuhnya pecel, ada semua dalam bekas tu. Dia tanya dia. Akhirnya dia kata apa? Nak pergi maulud. Maulud ni buat maulud di surau. Tu. Orang dulu orang Melayu kita sejak dulu lagi macam tu dah. Pergi ke masjid, nak sambut Maulidur Rasul, panggil lah ustaz. Pasal nak dengar ceramah, nak dengar cerita pasal Nabi, nak dengar cerita kisah Nabi lahir, kisah sejarah Rasul. Zaman dulu bukannya ada Facebook live, YouTube live, bukan ada. Bukannya ada TV9 tanyalah ustaz, sampai ustaz tak lalu nak jawab, tak ada. Jadi macam itu, panggil lah ustaz. Buat ceramah, jamu orang makan. Dia bawa jamuan, dapat selawat sama-sama, dapat jumpa kawan-kawan. Tapi hari ni tak ada makan sendirian berhad. Zaman COVID tak boleh nak makan. Jadi tak kisahlah kami kalau di pondok dulu, kena hari Maulud tu, cukup seronok lagi. Pasal apa? Pasal hari Maulud tu orang kampung duk bawa jamuan, bawa juadah, kumpul semua.
Himpunkan semua sekali. Orang tok-tok di pondok pun bawa kuih, buat kuih apa semua, himpun sekali, bubuh dalam buh satu tempat makan ramai-ramai. Maklum je orang pondok ni lapar semedang. Kita tanya anak-anak budak kita duduk asrama tu. Lapar memanjang, tak pernah nak kenyang. Bila orang jamu ke, sedap, habis hati lah kata. Jadi tak kisahlah kita ni nak panggil mauludan pun tak apa, nak panggil maulid pun tak apa. Nak panggil maulud pun tak apa, kena semua, ada sandaran semua sekali lah. Kena boleh je. Yang tak kena je, orang nak sambut maulid, kita marah. Tu tak kena. Orang nak seronok-seronok, nak buat majlis, nak gembira kerana menyambut Rasulullah, tiba-tiba kita tak seronok, kita tak suka. Itu pelik. Pasal apa, cuba tengok, tak biasa buka Al-Quran, cuba tengok buka Quran. Ayat yang kita baca awal-awal tu, yang saya baca awal-awal tadi, dalam surah As-Saff ayat 6 tu. Wa idh qala Isa bin Maryam, wa idh ay wazkur, ingat oleh Muhammad. Idh qala Isa bin Maryam, di ketika Nabi Isa alaihi salam bagi tahu kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni adalah Rasul, pesuruh Allah kepada kamu semua. Dah aku datang nak buat apa saja-saja ke? Dah ada tugasan, ada kerja. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku ni datang ni nak membenarkan perkara yang telah dibawa oleh Nabi terdahulu. Apa dia? Minat Taurah, daripada kitab Taurah. Maknanya kata Nabi sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa. Yang Nabi Musa itu membawa kitab Taurat. Nabi Daud ada kitab, bawa kitab Zabur. Bahkan aku sendiri Nabi Isa kata aku ada kitab Injil. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada kitab Al-Quran yang kita pegang sampai ke hari ini. Makna kata faham apa di situ? Kerja agama ataupun belajar syariat, tentang syariat ni dia mesti berkitab. Nak tak nak dia kena ada perkara yang ditulis. Ilmu itu mestilah secara tertulis. Bukan 4 kitab saja, bahkan ada suhuf yang lain dipanggil. Ada lebih kurang 100 suhuf lagi yang menghimpunkan. Kitab ni dihimpun habis semua, dijilidkan. Tetapi suhuf-suhuf ni hanyalah helaian-helaian. Jadi mujurlah jugalah sekolah kita ni ada jugalah belajar pasal berkenaan tentang kitab. Kerana kekalnya mazhab-mazhab yang 4 itu, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Maliki, Hambali, apa semua tu, pasal apa boleh kekal? Pasal kerana ada penulisan kitab tu yang turun temurun diguna pakai dan dipegang. Barulah ada pengikut-pengikut yang nak mengamalkan. Jadi belajar agama nak tak nak kena ada kitab. Buku teks boleh, tetapi tak padan. Pasal buku teks habis tahun kena pulang pula. Habis. Ada yang berkitab, kalau kitab kita beli sendiri, kita tulis dulu apa yang kita catat, yang kita dengar daripada mulut guru, itulah kita catat dan kita akan guna pakai untuk masa jauh. Di sekolah ni buka jalan je sikit je. Anak-anak kita selepas ni untuk nak guna pakai kitab itulah, beratus tahun dah umur kitab yang digunakan itu. Itu satu. Kemudian wa mubasysyiran birasulin. Aku juga Nabi Isa kata datang nak bagi berita gembira. Nak jadi mubasyir, orang yang menggembirakan. Menggembirakan apa? Birasulin, dengan satu orang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang selepas pada aku ni. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, yang akan datang selepas daripada Nabi Isa. Padahal jarak Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad tu berapa punya jauh tu. Setengah ulama kata 500 tahun tempohnya. Daripada Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Setengah ulama kata 600 tahun jarak di antara kedua orang Nabi tu. Dalam tempoh 500-600 tahun tu pun Nabi Isa kata, aku bawa berita gembira biar kamu ini seronok, akan ada Rasul yang akan lahir nanti. Tiba-tiba kita tak seronok orang buat maulid. Tu pelik kata tu. Kan ada dalil kata nak buat maulid Rasul, ada dalil Quran. Pergi buka. Habislah satu bab. Mukadimah baru tu. Baik. Jadi pagi ni kita tidaklah 12 Rabiul Awal, kita ni dah 16 Rabiul Awal. 12 hari tu kita selawat dah, pun online juga. Pagi ni 16 Rabiul Awal kita buat ceramah sikitlah. Secara online jugalah. Jadi Rabiul Awal ni juga ada juga ulama panggil dengan Rabiul Anwar. Bukan Anwar ahli parlimen tu, bukan. Bukan Anwar belakang rumah kita, tak.
Rabiul Anwar makna kata bulan Rabi' yang bercahaya-cahaya, yang bergemerlapan. Pasal apa tu? Kerana Nabi lahir. Maka bulan tu jadi bulan yang dipanggil bulan yang bercahaya-cahaya, bulan yang mulia. Sebab tu ada orang tanya kepada satu orang ulama, dia tanya pasal apa Allah Ta'ala ni tak lahirkan Nabi ni di dalam bulan Ramadan ke? Contohlah. Pasal bulan Ramadan tu kan bulan puasa tu. Bulan diturunkan Quran, kan mulia. Bulan lahirlah Nabi ni bulan apa? Bulan Syawal ke Zulkaidah ke Zulhijjah ke? Kan bulan tu bulan-bulan haji, bulan-bulan yang mulia. Maka dijawab oleh ulama bahawasanya kerana tidak mahu menyatakan, kerana tidak mahu nanti orang kata Nabi mulia dengan sebab Ramadan, tak. Nabi mulia dengan sebab Al-Quran, tak. Nabi mulia dengan sebab bulan haji, Zulhijjah apa semua, tak. Bukan Nabi mulia dengan bersebab, tidak. Bahkan diri Nabi, batang tubuh Nabi itu sendiri mulia dah. Boleh. Sebab itulah anak-anak pelajar kita menghafal matan Jauharah tu, cuba baca matan tengok. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil anis syiqaqi. Apa makna? Wa afdalul khalqi, semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk 'alal itlaq. Apa makna 'alal itlaq? Sebut saja kata makhluk mulia, nabiyyuna, terkena di atas diri Nabi kita. Tak ada kait dengan satu apa pun. Orang lain ada juga mulia, tapi mulia dengan pangkat, mulia dengan sebab harta, mulia dengan sebab dia ada ilmu, mulia dengan sebab keturunannya baik, mulia bersebab. Nabi tidak ada sebab apa-apa. Nabi mulia dah. Diri Nabi mulia dah. Sebab itu apa saja yang berkait dengan Nabi maka jadi mulia. Maka bulan Rabiul Awal jadi bulan mulia. Dengan sebab Nabi lahir bulan tu, bulan itu jadi mulia. Sebab orang menyambut Maulidur Rasul dalam bulan itu, orang berselawat kepada Nabi dalam bulan itu, orang buat perarakan dalam bulan itu. Tahun ni tak adalah kita berarak. Tahun lepas kita ada berarak. Orang buat jamu orang pada bulan itu, apa semua buat dalam bulan itu. Tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Alam Nashrah tu. Wa rafa'na laka dhikrak. Kita duduk baca semua ayat-ayat surah Alam Nashrah, Insyirah. Dan kami angkat engkau Muhammad. Wa rafa'na laka, kami angkat engkau dzikraka, akan sebutan-sebutan nama engkau. Jadi orang duk banyak menyebut nama di dalam bulan Maulidur Rasul. Kita ni buat sambut setahun sekali. Padahal tempat-tempat lain ada sambut sebulan sekali. Di pondok-pondok sebulan sekali. Tiap-tiap bulan sambut maulud, tiap bulan sambut maulud, ada je. Kita buat setahun sekali pun rasa nak pelik lah. Tak pelik lah. Pasal ada dalil 2 ayat Quran lah kita bagi. Boleh. Dengan sebab tengok Nabi lahir di mana? Maka tempat tanah yang Nabi lahir itu, maka tanah tu jadi mulia. Mana? Mekah, tempat Nabi lahir. Padahal Mekah tu apa yang ada? Padang pasir tandus kosong situ. Hak tempat Nabi Ibrahim bawa anak dia Nabi Ismail AS dengan isterinya Siti Hajar. Kan? Duduk situ, apa pun tak ada, orang pun tak ada. Air pun tak ada. Lepas pada Nabi Ismail itulah baru nak ada air Zam-Zam. Sebelum tu mana nak ada apa? Bukit pula, bukan bukit serupa kita sini. Bukit kita ada juga bertanah. Kan, tanah merah. Sesak-sesak boleh ambil tanah merah buat tambak laman lecah. Ambil tanah merah buat tambak tu, ban pecah. Pak saya ban pecah tu. Buatnya dia gelombang ketiga pula nak ombak besar ni. Makan mi udang banjir lah kita. Tak payah pergi pantai BNO dah, Sungai Tawar boleh lah. Tapi minta ni dah lah. Tak tahu tengok dah baikkan ke belum ke. Tak apa, mana cerita ban pula tu. Nak ceritanya bukit di Mekah, bukit-bukit batu, nak tanam apa pun tak hidup. Tapi tengok bila Nabi lahir subur. Di atas berkat doa Nabi Ibrahim jugalah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Apa yang tak ada di Mekah pergi tengok. Kan? Semua pokok tak ada, tetapi buah semua ada. Buah yang ada di timur dan barat semua ada terhimpun di Mekah tu. Carilah apa yang tak ada. Kan? Begitulah tempat Nabi hijrah, Nabi berpindah di mana? Di Madinah. Maka tempat Nabi hijrah, Nabi wafat tu di makam jasad Nabi di situ pun, maka Madinatul Munawwarah jadi mulia juga. Orang duk pakat berpusu-pusu pergi ke Madinah.
Tak kisah musim haji ke, pergi umrah ke apa, pergi tengok, pergi menziarah ke kubur, ke makam Rasulullah. Apa nama? Itulah yang Nabi sebutkan tu. Man zarani ba'da mamati ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Orang yang datang menziarah aku di ketika setelah aku wafat, seolah-olahnya dia menziarah aku di ketika aku hidup. Sebab tu kita ni disuruh pergi. Bahkan Nabi kata barang siapa yang dapat hadir ke Madinah dan boleh duduk di Madinah ni, boleh mati di Madinah. Nabi kata dalam satu hadis, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan, hendaklah dia perbuat. Nabi suruh mati di Madinah. Sebab tu Tok Guru kita kata kita ni kena ada niat nak mati, sama ada di Mekah atau nak niat nak mati di Madinah. Mati tu tak tentu lah lagi, tapi niat nak mati sana. Pasal dia orang yang mati di Madinah nanti dia akan dibangkitkan sekali dengan Rasulullah. Dia yang awal-awal dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Jadi apa nama tu di Madinah juga. Yang kita kata tadi, Nabi kata barang siapa yang boleh mati di Madinah falyaf'al, hendaklah dia buat. Tapi jangan kita salah faham hadis. Mentang-mentang kata suruh mati di Madinah, dapat pergi umrah. Pergi ni dia kata tak pergi lagi dah. Rasa-rasa inilah pergi kot, duit pun ni lah yang ada. Kebetulan dia rezeki dapat pergi umrah. Nabi suruh mati Madinah. Hendaklah falyaf'al, kamu matikan di Madinah. Akhir panjat naik hotel atas sekali, tinggi sekali, terjun ke bawah. Pasal apa tu? Pasal nak mati di Madinah. Bukan lagu tu, bukan faham lagu tu. Yang faham harfiah secara zohir macam tu. Sebab tu Imam Malik kata kalau kamu menghafal 100,000 hadis tetapi kamu tidak faham maknanya, jangan bercakap soal hukum. Banyak orang hafal hadis tapi dia tak boleh nak bercakap soal hukum sebab dia tidak memahamkan akan dilalah kehendak hadis tu. Tak boleh semata-mata ada hadis maka kita berhukum dengan tu, tak boleh. Ahli hukum ada orang dia, ahli hadis ada ahli, ada orang dia. Jadi makna kata Nabi kata kalau kita boleh pergi selalu ke Madinah, pergilah. Barangkali lah banyak kali kita datang ke Madinah tu, kot-kot lah terkena sekali kita pergi tu, mati kita di Madinah. Maka beruntung mati kita di tempat yang ditanamkan jasad Rasulullah. Jadi ni apa nama, tapi zaman Covid ni tak boleh lah. Tapi saya terbaca ada kata dah boleh lah, ada umrah pasca Covid ni. Tapi kena apa? Kena kuarantin lah, sampai di Mekah tu kena kuarantin. Kuarantin 3 hari je, tak lama pun. Jadi dua tempat ni dipanggil Al-Haramain, dua tanah haram. Bukan haram tak bayar TOL, betul. Bukan haram tak bayar cukai tanah. Haram bagi orang kafir memijak masuk. Dulu mau halau Nabi, mau ugut Nabi, mau nak bunuh Nabi, akhir Nabi keluar. Datang Nabi dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Maka lepas pada itu tak boleh masuk dah lah. Bila dapat kemenangan kepada Islam, orang kafir tak boleh masuk sampai kiamat. Dajjal tak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Tapi perangai Dajjal boleh juga masuk. Dajjal heran tengok kan. Aku Dajjal tak boleh masuk. Gitu. Begitulah kita juga apa nama ni sebagai umat Nabi. Makna kata apa? Maknanya kita menjadi umat yang paling mulia. Beruntung kita menjadi umat yang paling mulia ni. Umat yang last sekali lah, Nabi terakhir. Tetapi yang paling awal akan dihisap. Setelah dibiarkan kita ni 40 tahun dibiarkan, setelah ditiup bangkitkan di padang mahsyar nanti, dibiarkan kita ni 40 tahun dalam keadaan tidak tahu apa-apa keadaan kita. Tak tahu aku ni nak jadi apa ni, nak neraka ke nak syurga, tak tahu, dibiarkan begitu sampai tak tahan lah. Lepas tu barulah dihisap. Panjang cerita tu lah, kita ringkas je. Barulah kita dihisap. Umat Nabi Muhammad dulu begitulah masuk syurga. Takkan ada yang masuk syurga melainkan umat Nabi Muhammad dulu masuk syurga. Tapi orang tak tahu dia untung. Tu hina Rasulullah, tak nak ikut Rasulullah, tinggal ajaran Rasulullah, malas selawat ke Nabi, pelekeh sunnah Rasulullah. Tak tahu Nabi-Nabi terdahulu berdoa meminta supaya dapat jadi umat Nabi Muhammad. Nabi dulu. Tu setara Nabi, kita orang biasa kan. Tapi tak nak tak nak mengikut kepada ajaran sunnah Rasulullah sepenuhnya lah. Yang dapat jadi mengikut jadi umat ni hanyalah Nabi Isa AS yang akan turun nanti di Syam sana tu. Tempat duk berperang sekarang ni di Syam sana lah. Di Damsyik, di kota Damsyik di Syria sana. Yang Nabi Isa akan turun. Yang dikatakan Nabi Isa tu dibunuh tu. Padahal Nabi Isa tak dibunuh pun. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bukan Nabi Isa tu dibunuh, tak.
Bukan Nabi Isa tu disolib tu, bukan. Walakin syubbiha lahum, tetapi Nabi Isa itu didatangkan orang yang serupa macam Nabi Isa. Habis itu. Jadi Rabiul Anwar, bulan yang bercahaya-cahaya. Tu kita selawat tu, anta nurun fauqa nurin. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Tengok Nabi beranak pagi-pagi. Nabi beranak ni subuh gelap lagi, bukan tengah hari ni. Nabi beranak subuh-subuh ni. Gelap lagi waktu tu. Jadi beranak Nabi ni, Aminah kata terang habis rumah dia. Tapi sebelum tu, sebelum nak cerita Nabi beranak tu, perbahasan sedikit berkenaan bagaimanakah Nabi lahir. Nabi lahir ni dia tak mengikut jalan biasa sebagaimana kita lahir tak. Ni kena jaga sikit ni, sebab ni benda besar. Kerana tidak boleh kita mengiktikadkan Nabi lahir mengikut jalan biasa sebagaimana kita lahir. Bahkan Nabi kita lahir ni ada dua pendapat lah. Antaranya lahir Nabi satunya di bawah daripada pusat, di atas daripada faraj perempuan tu. Kedudukan di situ, bukan melalui lubang, bukan melalui jalan kencing tu, bukan. Ulama kata mengharamkan kita mengiktikad begitu. Sebahagian pendapat menyatakan Nabi kita lahir di sebelah bawah rusuk kiri Aminah. Di situ. Jadi yang dipegang kita ni, mana kata Nabi lahir di sebelah bawah rusuk kiri Sayyidatina Aminah di situ. Bahkan ulama mazhab Maliki mengatakan, memfatwakan hukuman bunuh kepada orang yang menyatakan Nabi lahir mengikut laluan kencing. Tak boleh. Haram. Berdosa besar. Itu satu benda. Kemudian Aminah kata, Nabi lahir saja, keluar saja Nabi, rumah aku ni penuh dengan cahaya terang benderang. Bahkan terkejut. Itu. Kalau tengok dalam berjanji tu, fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la usanah. Dalam berjanji kita baca tu. Kita tak baca. Ingat hari tu Ustaz Tur nak baca. Dengan time kita selawat tu, baca berjanji sekali. Kami duduk di pondok dulu masuk 1 Rabiul Awal tu. Ustaz mula baca Al-Jannatu. Tengah hari dulu sebelum azan Zuhur tu dia Al-Jannatu dulu. Nak buat apa? Nak bagi tahu kata kita masuk bulan Rabiul Awal lah ni. Kita nak sambut perayaan ni, raya kelahiran Nabi. Tapi tak apalah, kita selawat pun padanlah, jadilah juga. Daripada tak ada kan. Maka Nabi lahir menerangi cahaya seluruh alam buana daripada timur sampai ke barat. Orang semua terkejut ni, pasal apa kita ni? Pagi-pagi terang habis macam siang dah ni. Terang sangat dah ni. Padahal baru pukul berapa? Tiba-tiba dah naik matahari, kita salah tengok jam ke apa? Kita bangun lambat ke apa? Orang tertanya-tanya. Pasal terangnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranak saja Nabi, tumbang habis segala patung-patung, berhala-berhala. Tumbang segala sembahan-sembahan yang ada di seluruh dunia. Sama. Di ketika ini kali kedua yang berlaku. Pertama apabila Nabi dibuntingkan saja. Nabi berpindah saja nur Muhammad daripada Abdullah kepada Aminah, sudah berlaku dah. Terbalik habis segala berhala-berhala. Orang duduk tegak kan, jatuh balik, tegak jatuh balik. Ini berlaku lagi sekali di ketika Nabi lahir. Beranak saja Nabi, lahir saja Nabi, terpadam api Majusi yang tak pernah terpadam selama 1000 tahun. Duk tambah minyak sedia. Tunggu dari satu keturunan, tak pernah terpadam. Tiba-tiba pagi tu terpadam. Orang tak terkejut kau buat tu. Terpadam api Majusi. Nabi lahir, runtuh habis, tumbang habis segala, terbalik habis segala kerusi-kerusi kerajaan-kerajaan besar dunia pada ketika itu. Rom dan Parsi antara yang besar pada ketika itu. Terbalik, jatuh semua mahkota kerajaan. Nak bagi tahu, raja bagi segala raja telah pun lahir. Bukan raja mana pun. Ini raja bagi segala raja sudah pun lahir. Tertutup segala pintu-pintu langit, tidak boleh lagi naik jin dan syaitan untuk mencuri dengar perkhabaran berita daripada langit. Tak boleh. Pasal zaman dulu ada tok bomah, pawang, ahli nujum, semua tu lah. Dia boleh bagi ramalan dia tepat. Itu orang percaya. Pasal telah didengar dulu dah. Disuruh khadam dia pergi naik ke langit, pergi tengok apa yang akan berlaku sekian hari bulan. Jadi dia dah tahu dah. Jadi selepas Nabi lahir tak boleh dah, tertutup dah pintu langit. Kalau naik juga syaitan jin nak naik juga ceroboh tu tak boleh, kerana sudah ada malaikat yang menunggu, akan dilontar dengan api lah.
Jadi bomoh-bomoh ada sekarang ni tak ada. Semua bomoh Doremi, semua temberang semua dah. Jadi semua kita tahu pagi subuh tu adalah pagi Isnin. Pagi Isnin 12 Rabiul Awal tu. Ada yang beranak hari Isnin? Tak ada. Saya seorang beranak hari Isnin. Nabi kita ni dia dimulakan dengan hari Isnin. Sebab tu Nabi, ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, an saumihi yaumal isnin. Dia tanya Nabi pasal Nabi ni duduk puasa, dia tengok Nabi puasa tiap-tiap Isnin, Nabi puasa tiap-tiap Isnin, Nabi puasa. Kalau Nabi puasa tu Isnin lah. Akhirnya dia tanya Nabi pasal apa Nabi puasa hari Isnin. Nabi bagi tahu kata fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Sebab hari Isnin tu aku puasa. Hari Isnin aku puasa. Pasal sebab hari Isnin adalah hari lahir aku. Aku lahir diperanakkan aku pada hari Isnin. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu juga aku unzila alayya diturunkan wahyu. Mana kata wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari apa? Hari Isnin. Jadi Isnin ni dimuliakan kepada Nabi kita. Hari Isnin juga selain daripada Nabi lahir, wahyu pertama turun, Nabi wafat hari Isnin, Nabi masuk ke ke kota Madinah hari Isnin, Nabi keluar daripada Gua Hira, lari daripada menyorok nak dibunuh orang tu, pun keluar pada hari Isnin. Dan juga peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad setelah diperbetulkan Kaabah, bergaduh 4 kabilah tu nak meletak Hajarul Aswad tu, akhirnya Nabi yang letak. Itu pun berlaku pada hari Isnin. Itulah dalil, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulah dalil yang paling kuat yang menyatakan bahawasanya harus bagi kita untuk menyambut Maulidur Rasul, kerana Nabi sendiri menyambut maulidnya. Nabi sendiri menyambut hari kelahirannya. Tapi Nabi sambut dengan berpuasa lah. Kita kalau boleh berpuasa, baguslah. Kan? Tak boleh berpuasa, kita buatlah dengan yang lain. Buat ceramah ke, buat jamu orang makan ke, buat selawat ke, buat apa, tak kisah. Yang penting kita nak menyambut gembira di atas kelahiran Nabi kita. Hadis, itu dalil hadis lah. Dalil hadis dah ada, dalil Quran dah ada dua. Apa lagi kata tak ada dalil? Ada dalil. Bahkan ulama kata, ulama fiqh menyatakan bahawasanya di antara 2 hari yang kita sunat berpuasa tu, hari Isnin dan hari Khamis, manakah yang paling afdal? Maka ulama kata hari Isnin yang paling afdal. Puasa 2 hari ada pahala, hari Khamis ada pahala, hari Isnin ada pahala. Tetapi kalau pahala hari Khamis 10, pahala hari Isnin 100. Kan. Jadi ada anak kita, pelajar kita pun puasa juga kan, tapi puasa hari Khamis. Pasal tak puasa hari Isnin? Tak apalah, tak kisah, dua-dua boleh kan. Kita pun tak tahu pasal apa kan, ada teknikal boleh. Tapi kita kalau kerjanya sama, lebih kurang je. Berat sama berat, ringan sama ringan. Lepas tu dibagi pilih. Kau nak gaji apa? Nak gaji kuli ke nak gaji tokeh? Rasa-rasa nak gaji tokeh lah kan. Dalam ibadah macam tu. Kita umat akhir zaman ni nak buat ibadah tu berat dah. Malas dah, sibuk dah, tak sempat dah. Bila dapat buat tu, ambil yang paling afdal. Supaya buatnya tak banyak mana, tetapi pahalanya banyak. Tak kisahlah nak Isnin, nak Khamis boleh. Yang tak dapat pahala yang tak puasa. Tapi yang tak puasa boleh nak pahala macam orang puasa. Macam mana? Nabi kata orang yang bersyukur di atas makanannya pada hari itu, dia dapat pahala sama macam dia tu berpuasa. Dia tak puasa tapi dapat makan dan dia bersyukur di atas nikmat yang dia dapat makan pada hari itulah. Baik. Kemudian baliklah cerita Nabi tu. Tak lama lepas Nabi lahir tu, maka datang malaikat. Lepas saja lahir Nabi, keluar Nabi, malaikat turun datang malaikat ni duk bawa dulang daripada emas tu. Aminah kata yang dilapikkan dengan kain sutra hijau yang elok cantik, yang berkilau-kilau. Kemudian Nabi tu pula dibalutkan dengan kain putih yang bersih, muluh gebu, elok cantik lah. Dibalutkan Nabi tu. Punya terangnya cahaya dengan nur Nabi kita, lagi dengan cahaya malaikat, lagi apa semua. Punya terang sampai aku silau, sampai pengsan. Aminah sampai pengsan. Akhir diambil Nabi, buah di situ, dibawa keluar. Bawa keluar ke mana tu? Nak diperkenalkan kepada seluruh penduduk, kepada seluruh alam jagat raya semua sekali. Bawa keluar, pusing malaikat duk bawa, perkenalkan kepada penduduk langit.
Bawa keluar penduduk-penduduk di darat kenal. Penduduk-penduduk di laut pun semua kenal Nabi. Tak ada satu pun makhluk yang tidak mengenal Rasulullah. Nak bagi tahu ni hadzan nabiyyu akhiruz zaman qad wuli. Ini nabi akhir zaman telah pun lahir ni. Tolong kenal semua sekali. Tapi adalah satu dua makhluk tak apa nak kenal. Siapa dia? Kita. Manusia dan jin. Enggan